kesiapsiagaan Sarawak menjadi pengeluar hidrogen hijau di rantau Asia menjelang tahun 2028 antara fokus bumi kenyalang. Laporannya bersama Bumawi di sana. Silakan Buma. Ya, Tika, terima kasih. Sarawak melalui penghususan terhadap pembangunan tenaga boleh diperbaharui bersiap sedia menjadi pengeluar serta pembekal utama hidrogen hijau di rantau Asia menjelang tahun 2028. Berkata demikian sebagai ahli panel dalam Forum Hidrogen di Tokyo, Jepun, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng memberitahu Sarawak telah pun mewujudkan jalinan kerjasama dengan penggiat industri dari Jepun dan Korea dalam pengeluaran hidrogen bagi tujuan memacu industri di negara-negara tersebut. Jelas Premier, Sarawak menerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sarawak SEDC telah membuat perundingan bersama dua buah syarikat dari Jepun iaitu Sumitomo Corporation dan INEOS Corporation bagi pengeluaran hidrogen hijau melalui projek Hornbill yang dijangka beroperasi menjelang tahun 2028. Selain itu, Sarawak juga sedang berunding dengan Samsung, POSCO dan Lotte dari Korea bagi pembelian semula amonia di bawah projek Hibiscus. Sebelum menghadiri forum yang diadakan semalam tersebut, Premier bersama delegasi dari Sarawak turut membuat kunjungan hormat ke atas Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, sebelum membuat lawatan ke stesen hidrogen Dioi, Tokyo dan Museum Hidrogen Tokyo. Turut serta dalam delegasi Premier Sarawak ke Tokyo adalah Timbalan Premier, Datuk Amar Awang Tengah Halia Hassan, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Pengerusi SEDC, Tan Sri Datuk Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Husin. Baik, sementara itu pemeriksaan terhadap projek yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri merupakan fungsi terkini Ombudsman Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, selain mengurus aduan, Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak telah memanjangkan fungsinya untuk memeriksa projek Kerajaan Negeri terutama projek tertangguh atau tertangguh secara kritikal. Tambahnya, Ombudsman Sarawak juga memantau projek yang sudah siap bagi memastikan ia dilaksana mengikut spesifikasi, belanjawan dan jadual yang ditetapkan untuk dijadikan penanda aras bagi projek serupa yang lain. Ini kerana menurut Premier, projek rakyat mesti dilaksanakan dengan betul dengan jayanya dalam menunaikan tanggungjawab kepada rakyat agar ia memberi manfaat kepada masyarakat. Beliau turut memuji Ombudsman Sarawak yang telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sejak penubuhannya 4 tahun lepas dalam mengurus aduan secara efektif dan efisien selain membuat cadangan penambahbaikan dalam proses dan prosedur berhubung pentadbiran awam negeri. Ombudsman katanya akan berusaha memastikan rakyat dilayani oleh pentadbiran awam yang adil dan cekap serta komited terhadap perkhidmatan yang bertanggungjawab, keterbukaan dan kualiti. Premier menyatakan demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh timbalannya, Datuk Amar Douglas Ugah Embas pada perhasmian Hari Ombuds di Kuching. Hari Ombuds disambut setiap Oktober di seluruh dunia dan Sarawak merupakan lokasi pertama sambutan bagi Malaysia. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu sambutan Hari Ombuds diadakan secara tahunan bagi menyediakan peluang berkomunikasi antara komuniti Ombuds dengan masyarakat untuk mencipta pemahaman dan penerimaan yang lebih meluas terhadap perkhidmatan Ombudsman dalam kalangan masyarakat. Kerajaan Sarawak sentiasa menitik berat usaha membangunkan negeri dengan menggunakan teknologi baharu. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memuji usaha Universiti Teknologi Sarawak UTS dalam mencipta dan membawa inovasi dalam menyokong usaha kerajaan ke arah teknologi pintar seperti projek UTS Smart Home. Ujarnya, inisiatif yang dijalankan UTS itu amat bertepatan dalam melahirkan pakar tempatan yang boleh menguasai teknologi baharu. Sementara itu, Naib Chancellor UTS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, objektif projek tersebut bagi mempamerkan keupayaan kaki tangan dan pelajar UTS seterusnya mempraktikkan pengetahuan dan teori yang mereka pelajari untuk penyelesaian praktikal bagi manfaat masyarakat. Bagi pelanjang ke masa panjang, UTS turut berhasrat untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam membawa perubahan untuk Bandar Sibu. It's also one of our long-term plans to work with ministries, local government agencies and industries to transform
Sibu to become smart city of the central region of Sarawak. Beliau berkata demikian pada perasmian UTS Smart Home di Sibu. Tambah beliau, inisiatif ini akan membolehkan UTS mengukuhkan dirinya sebagai peneraju dalam pelaksanaan teknologi hijau dan inovatif. UTS Smart Home direka bentuk untuk mencapai objektif dengan melaksanakan reka bentuk rumah pintar dan platform teknologi dengan tenaga hijau yang mesra alam. Kementerian Pengangkutan Sarawak akan menambah baik beberapa aspek keselamatan bagi pengusaha-pengusaha bot yang beroperasi membawa pelawat di Empangan Bengoh. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ini termasuk mewajibkan pengusaha-pengusaha bot untuk didaftarkan di bawah Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Jelas Datuk Seri Lee Kim Shin, langkah ini bagi memudahkan kerajaan memantau dan menghad aktiviti pengangkutan air di kawasan itu selain memudahkan penyaluran bantuan daripada pihak kerajaan kepada pengusaha bot. Ujarnya ini kerana kawasan itu hanya dibuka kepada penduduk asal untuk mengusahakan beberapa aktiviti tarikan pelancong seperti inap desa, pemandu pelancong sekaligus menambah pendapatan penduduk setempat. Sementara itu, Datuk Lee Kim Shin turut menekankan penggunaan jaket keselamatan kepada setiap pemandu dan penumpang bot, terutama ketika menaiki bot di kawasan empangan tersebut. Kerana kita mahu semua yang gunakan bot di empangan sini semua selamat. Pengusaha sendiri selamat, semua penumpangnya iaitu pelawat atau pelancong semuanya selamat. Oleh demikian adalah wajibnya kita semua menggunakan life jacket. Beliau berkata demikian pada kempen kesedaran awam keselamatan di sungai kawasan Empangan Bengoh di Pengkalan Kandung Inap Desa Kampung Sting Bengoh hari ini. Mengulas lanjut, katanya setakat ini terdapat 18 pengusaha bot pelancong di Empangan Bengoh dan sudah diberikan latihan asas berkenaan keselamatan membawa dan mengoperasikan sesebuah bot pelancong. Beliau turut melakukan tinjauan ke Pengkalan Muk Ayun, Pengkalan Rarak, Pengkalan Dayak, Pengkalan Yegor dan Pengkalan Kandung. Pihaknya juga bercadang untuk menambah 5 buah papan tanda keselamatan di kawasan itu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Baik, terima kasih Buma untuk perincian di Sarawak.